untuk kita orang punya tajuk importance of suku between NIPC dengan suku outstanding ni, yang mana yang kita orang kena fokuskan medium untuk regression. Baca correlation yang saya faham 0.825 ni kan, saya dah tulis untuk correlation ni. Okay. Untuk regression, saya tak pasti nak try yang mana, so saya ambil mula saya letakkan equation Pearson analysis tu. Sebab dalam main artikel pun dia orang letak apa dia orang punya calculation, apa dia punya formula. Untuk penerangan, saya dah terangkan pasal multiple R dan R square. Cuma saya tak faham untuk multiple R ni apa dia. Dan R square ni apa bezanya. Ataupun saya perlu dua-dua, ambil dua juga untuk terangkan between these variables. Saya rasa ambil salah satu je kot. Okay, yang pertamanya apa kita punya RO kita? RO kita nak tengok relationship je kan? Relationship between support dengan GNPC, dan untuk correlation dia dah cakap dah memang ada significant relationship. So dah lah kalau ikutkan. Regression tu ini kita tentang apa lagi? Yang untuk R square ni saya tak tahu, saya just terangkan R square dia 0.6, standard error dia berapa. Tapi standard error untuk macam ibu student under medium AIDA pun dia dapat amount dalam 20% macam tu. Maksudnya nak urang lah, tak salah kan? Dia macam mana salah tak salah tu macam tadi yang kita bincang kan, kalau yang you dengar tadi Medan ada cakap, pada saya even kalau you dapat data yang tak signifikan pun pada saya dia masih lagi data, cuma kalau macam semua kita punya IV kita tak signifikan, maksudnya kita punya research kita tu macam sia-sia je lah kan yang saya kata tu kan. Okay, tapi disebabkan kita punya previous researcher saying that dia punya research tu basically significant. So kita punya tak significant. Maybe due to many factors. Okay, ada banyak factors lain. So macam you all ni, whatever apa nama dia, analysis yang nak pakai, yang pertamanya kena make sure dia menjawab kita punya RO, RQ ataupun hypothesis. Kalau you macam tak tahu you tulis tu kenapa, so dia akan jadi meaningless lah. Yang pertamanya even medium AIDA pun sendiri dia akan cakap dia tak faham kenapa you ambil that kind of analysis. Sebab saya pun pernah team dengan dia kan. Tapi itulah macam saya cakap, penjelasan you yang paling penting. Kalau you rasa even untuk menggunakan correlation itu sudah menjawab you punya RO ataupun RQ, then kita consider dia sebagai sufficient lah. Cuma you ada hipotesis kan? So kalau hipotesis ni memang selalunya kita kena run satu lagi analisis yang tu regression yang you dah buat kan. So kita tengok dekat situ dekat R square. Biasanya R square. R square tu lah. Yang multiple R tu I'm not sure apa kegunaan dia. Multiple R boleh untuk apa? Sebab kalau macam R square ni kita nak tengok significant of kita punya study, and then kita guna untuk hypothesis kan, to answer our hypothesis we want to accept or reject, which hypothesis yang kita patut accept and which hypothesis yang kita reject. So itu yang kita accept hypothesis dan kita reject null hypothesis. You accept H1 and reject H0, H null. Okay. Due to you punya analysis lah yang you dapat tu kan from R square. Dan yang untuk table ni, strength and value ni, saya ambil daripada student media idea tu juga. Dia kata memang ni untuk table strength correlation, dan
betul ke untuk regression pun sama dia punya amount. Maksudnya kalau 0.3 ni macam medium. Kalau Correlation tu macam yang you ni tengok yang dekat atas tu kan? You tengok yang dekat bahagian atas correlation this one kan? If you look at, oh ni kat sini dekat dia. Ada satu lagi tadi yang you, oh yang ni ikut. So kalau nak ikutkan memang 0.5 dia mana close to 1 tu dia lagi, dia punya correlation dia more stronger lah itu untuk correlation. Tapi table ni I'm not sure dia ambil daripada mana, tapi betul lah tu, large tu 0.5 to 1, close to 1 tu dia punya correlation dia it's very high lah. lepas tu medium untuk result the coefficient standardized beta ni sama juga, sama dia punya nilai dengan correlation punya nilai. Tapi yang beta tu kan, yang bawah tu nak guna untuk terangkan tentang apa Kalau macam diorang terangkan untuk dia punya apa ni, market value, dia punya apa variable diorang. Kalau yang kita punya ni dia suruh saya tanya supervisor. Dia nak terangkan tentang apa. Jadi pada saya kalau yang coefficient atas sudah menerangkan, yang bawah tak payahlah kan? Yang bawah tak perlu dah. Satu je lah benda yang sama kan. So dia still lagi menerangkan. Kalau you nak tengok dari, apa dia? Sebab apa yang saya faham, correlation dengan regression ni dua benda yang berbeza kan medium? Correlation and regression. Regression. Kalau nak ikutkan correlation ni kita nak tengok dia punya relationship lah, hubungan dia. Kalau regression is basically kita nak tengok dari segi data tu signifikan ataupun tidak. Maksudnya dia berkaitan ataupun tidak. Itu signifikan. Kita nak tengok dekat hypothesis lah. Macam almost the same juga. Just kalau nak tengok hypothesis, tengok correlation ni tak cukup. Macam tu. Untuk hypothesis dia kena pakai R square lah. Nak tengok data kita tu signifikan ataupun tidak. But that one kalau signifikan so dia mesti macam less than 0.5 kan biasanya, or 0.6 ni untuk significant level is of after 0.05 ataupun 5%. Kalau null hypothesis maksudnya yang negatif tu betul, result dia adalah 5%. 5%. Kalau lower than the percent maksudnya kita punya error kurang. Betul lah, maksudnya kalau kita punya result tu dia punya apa, result dia macam 0.05 0.05. 0.05. So maksudnya 5% je lah dia punya yang tak signifikan tu. Saya cakap dekat sini result kita orang ni bawah daripada 0.05 untuk berapa you all punya? Tak tahu, dia just bagi 0.0000. Tak tahu tak signifikan dia. Boleh tekan tak silap saya dekat situ juga. Kalau you pergi dekat apa tu nama dia? SPSS. SPSS, you tekan dekat situ dia tapi tak payahlah. You double click kat situ dia boleh keluar juga dia punya berapa, dia punya decimal yang hujung sekali tu. Sebenarnya saya just cakap pula sebab dia bawah lagi daripada 0.05. Saya just cakap hypothesis, null hypothesis ni reject because ada strong relationship between SO dengan KNPC. Okay, so ada so dia significant lah kan. Okay, right. So beta coefficient ni saya tak pasti. Tak payahlah, yang kita tak pasti tak payah masuk. Saya pun not sure. Saya dulu tak pakai tak ingat lah. Tapi saya rasa benda yang kita rasa dah jelaskan, dah menjawab kita punya RO, RQ and hypothesis, then that's it. Tak payahlah itu terangkan lagi pasal yang lain tu. Lagipun kita cuma ada 5,000 saja patah perkataan kan. Kita orang kurang. Less, okay, good. Tapi dekat bahagian conclusion tu you kena explain back lah.
you menjawab you punya RO ke, menjawab RQ ke, yang tu you dah explain tak dalam apa tu nama dia? Discussion. Dekat bahagian discussion tu kan? Isi. Yang tadi kan dekat yang analisis tu you tulis ke kita menjawab kita punya RO macam contoh kan you buat ni kan result analysis ni. So lepas you macam cakap dia ada strong relationship, dia menjawab kita punya research objective number 1 that is to find the whatsoever tu kan. You begitu tak? Tak. Saya cakap yang triple integration ni ada positive effect kat ekonomi sebab kalau suku sini naik, maksudnya GNIPC pun akan naik. Dan equation ni just tahu yang kita punya data relationship orang significant. Lepas tu boleh data yang kita orang cakap ni boleh reliable dan tak ada apa-apa masalah sebab residual kita orang normal, ada normal distribution. Okay. Tapi yang saya nak masukkan adalah kita punya analisis ni dia sebenarnya dah menjawab kan kita punya RO ataupun RQ ataupun hypothesis kan. So macam tadi yang you punya regression tu you jawab lah, you tolak hypothesis dan menerima yang mana satu yang dah lupa kat saya. Lepas tu yang untuk correlation tu, yang tu you begitu tak, dia menjawab you punya question iaitu kita nak cari apa dalam kita punya RO ataupun RQ tu. So basically kita buat analisis ni sebab kita nak menjawab kita punya persoalan kan dekat chapter 1 kita tu. Lupalah saya. Saya pun lupa. Kan kita punya so this one dia ada 3 lagi kat sini, research objective, research question and research hypothesis. So untuk research objective kita nak tengok whether suku to study either suku. Kejap. Kenapa to study whether suku identify the relationship? Whether suku identify the relationship? Kenapa ayatnya macam pelik sikit? Ya tak? Saya tak pasti. Suku identify the relationship, whether the suku, kenapa macam kita tengok balik rasanya macam chapter 1. Saya cuba tengok yang Kemenmedia pernah hantar balik tu. To identify whether suku have the relationship, mungkin boleh pakai kot. Kalau identify tu kat tengah macam tak kena pula. Kan, to study ataupun identify tu buang je lah. To study whether suku have the relationship To study kat sini kan ada kan? To study whether suku have relationship. Have a relationship kan? relationship. To study the relationship between Malaysian sukuk market. Redundant ayat dia belakang. Tu. To study the relationship. So whether suku have, tu tak ya. To study the relationship between sukuk market and population income. To study the relationship tu. Ni kan sudah ada dah, you delete je yang tu. Delete suku and have tu. Suku have. To study the relationship between Malaysian sukuk market and population income. And betul population income ni, macam tu Dah betul dah ke ayatnya tu? Saya tergantung sikit kan? Malaysia population income. Kan? Kita cakap gross national income per capita tu. Malaysian macam ni?
To study the relationship between Malaysian sukuk market and Tengok. Rasanya saya tengok dekat media punya yang ayat ni. Sekejap. Saya share yang bagiannya. oh betul-betul. Tapi macam population income ni yang saya tegur ni kan. Mungkin boleh tambah sikit kot. Malaysian population income ke. Kan? Sebab kita nak tengok Malaysia punya kan. Tak silap saya dekat media punya yang tanda marking hari tu, media ada tulis dekat research objective. Saya share yang ni. Yang ni eh? Saya share ni. Nampak tak video? Nampak apa? PDF. PDF. Ni lah. Yang media kata, why not using identify the relationship between Malaysia's supermarket and population income. Okay. Boleh juga yang tu. Yang identify kan? Identify. Sebab kita nak tahu je. Okay, so bila kita dah tahu dia positif atau negatif, dia ada relationship atau tak ada relationship, okay lah. Maksudnya tulis to identify the relationship. Ganti je yang atas tu, study tu, you tukar identify. Sebenarnya study pun boleh juga. Study to identify. Cuma mungkin, ya Allah saya ni duduk kat bawah. Okay. So, to identify the relationship between Malaysian. Sekejap, sebab research question tu kan? Does sukuk bring an impact on improving the income of the Malaysian population in Malaysian economy? Rasa ni pun kena tukar ekonomi ni. Sebab dia yang you tak buat correction lagi. 1, 2, 3. Yang tu kena sama lah kalau ikutkan research question and also yelah sebab saya ada bagi cadangan tu kan. Dia kena sama lah research objective dengan research question. So cuma research question ni dia tukar jadi soalan je lah kan. So dah sukuk bring an impact. Thus sukuk have relationship Boleh juga have relationship. Have relationship. Dia income of Malaysia. Tapi Madam Aida tu dia memang pada saya lah, dia suka kot dekat bahagian statistik ni. Hari tu saya cerita, ada student saya tu dia salah, dia punya result dia ada keluar atas dia tu A kot. A ke B. Lepas tu Madam Aida cakap, pada saya kalau yang atas tu keluar B, yang setahu dia macam susunan data tu salah macam tu lah. Susunan data salah ke ataupun dia masukkan data dekat dalam SPSS tu salah. Saya pun macam, saya pun tak tahu. Okay dah. Ekonomi tak payah didik ke betul? Delete lah, tukar sama macam atas je. Have a relationship with Malaysian population income. Kan? With kan? So on improving tu tak payah. Okay. So kita sampai mana With the Malaysian population income. So on the income tu potong juga off sampai off tu. Tukar with. Okay. With the Malaysian population. In Malaysia. Okay. Boleh tu. Malaysian kot yang atas tu Malaysian population yang atas tu kot yang research objective. Ya, atas. Malaysian. Sahabat
Ataupun kita buat kita punya tu je apa? Gross. Terus apa tu detailkan teruskan kan macam. Ya betul. Apa? Gross population income Gross national income. Gross national income. Malaysian gross national income. So yang bawah tu pun samalah. Does Sukuk have a relationship with the gross national income? Gross national income. So in Malaysia tak payahlah kot. Okay. Hypothesis Sukuk outstanding has a significant relationship. Sukuk outstanding did not have a significant relationship with gross national income per capita. Okay dah. Okay, so nanti dekat mana kita nak terangkan? Yang ni kita punya hypothesis kita sudah bagi tahu tentang kita punya relationship. So RO dan juga RQ kita sebenarnya memang nak cari relationship je kan? Kemudian kita punya hypothesis tu lah pakai regression. Alright, tu nak tengok significant. So you punya research dah significant. So macam mana you nak interpretkan dia dalam bentuk essay. Yang chapter 5 terangkan apa di media. Pasal tu juga kan. Pasal kita bagi tahu yang result kita apa jadi semua kan. Betul. Balik RO dengan RQ tu kan. Cuma untuk chapter 5 kita tengok kepada outcome dia dan kita macam buat essay sikit lah. Maksudnya maybe due to the impact. Kalau macam contoh hari tu kan kita punya data tu tak signifikan kan. Tentulah. So kalau tak signifikan mungkin kita boleh bagi tahu dari segi maybe due to the pandemic dan kita tak nampak lah maksudnya Sukuk tu walaupun dia di offer but it's basically income tu sebenarnya dia tak reflect lah, dia tak reflect performance of Sukuk tu. So that's why lah yang asal tu saya pun kita orang dah buat dah. Kita macam tengok. Okay dah. Ini macam draft tak pasti. In this following chapter, it outlined the overall discussion. Okay. This study focuses on the role of Sukuk. Contribution, both conceptually and empirically, specifically. Okay. Q1, Q4. Buatlah quarter terus lah. Q1 to Q4 mungkin orang tak faham kot. Kita tulis quarter 1. Quarter 1 to quarter 4. Okay. Tapi kan data kita dekat chapter research methodology tu, dia ada bagi tahu tak yang you pakai data ni secara quarterly? So total data yang kita akan ambil berapa? Ada? Dah sebut dah. Dah tukar kita dah tukar balik. Bawah lagi right. Sampling Design. Data collection. Ya, daripada atas tu sikit tengok. Okay, sampling design. Yang last sekali ni, banyak last. Okay. Okay, alright. So bawah tu ada ke? Dah bagi tahu juga kan? Kat situ kan? Data collection. The data were collected from many entities as a technique to ensure the reliability and validity of empirical research. Quarterly data used 2010 was taken from a few sources that are actively engaged in Malaysian, which are IFFM. Abbreviation kita letak tak dekat atas? Sudah letak tak abbreviate? So nanti tulis lah SO. Ya.
Oh, tambah lagi lah. Okay. So nanti letak mana-mana tu Ya. sebab Yang apa yang media hantar yang apa abstract yang media suruh terang tambah lagi satu tu. Yang KJ Aida. Yang tadi tu. abbreviation. Itulah tu. Tak yang lagi satu. Abstract. Macam mana nak menyebut? Oh, abstract tu. Abstract tu dekat atas juga tau. Sebelum start kita punya Content. chapter 1, I think. Yang itu Madam Kura yang bagi. So dia kata memang kena ada lah. Saya memang sebelum ni saya tak tekan pun dekat student saya untuk buat. Tapi rupanya memang you all memang wajib kena hantar. Kena buat. Ada yang masa dengan saya diorang tak hantar. Dekat dalam markah tu kan. Maksudnya marking tu part apa tu tadi? Format. Format. Summary itulah tadi tu kan. Yang summary tu tak ada masa kita marking tu. But yet, untuk yang summary tu is basically very important lah for those yang nak tengok kita punya artikel secara keseluruhan. Which means dia nak tahu, dia bila dia baca daripada kita punya artikel ke apa nama tu yang saya bagi kat you all tadi. Summary itulah, senang kata kan. Macam summary tu, so dia dapat gambaran secara kasar kita punya apa yang kita nak cari dan kita punya variables and also our outcomes. So kita punya outcome tu positif ke negatif. Macam tu lah. Positif, negatif, have a relationship or whatever. So tu kita letak dekat bahagian Before table content. appendix ke tu. Yang mana medium? Abstract. Abstract, betul. Betul Saya tengok dekat, saya tengok ada research paper dia orang letak before table of content. Dia macam cover dia, lepas tu dia letak benda tu. Dia macam terangkan sikit pasal apa agenda dia and then dia cakap lah ini kot dia punya period date dia berapa dia buat semua. Tapi bagi tahu result ke kat situ? Ke tengah bagi tahu result? And result tu. Okay. Oh, ya ni medium. Kalau saya research objective and question ni campur dengan summary of finding ke summary of finding tu lain sebenarnya. Report macam ni summary of finding. Saya tak tahu. Summary of finding untuk atas tu apa intro? Yang tu lah tu 5.1 tu. Research, objective and question revisit. Okay, kita nak revisit apa ya? Dodol. Dia kena terangkan balik lah kan RO yang RQ tu kita dapat selesaikan ke tak kan? Tapi saya baca balik lah kan, Google lah kan. Summary of finding tu sebenarnya yang 5.1 dia campur dengan summary dia terus. Maksudnya you cerita balik tentang RO dan juga RQ dan juga you punya finding which answering you punya RO dan RQ. Itu saya kalau rasa saya campurkan dengan 5.2 ni kan macam sama je kan. sebab tu jadi redundant. Saya rasa macam better campur je sebab saya pun dia summary cuma medium baca betul ke tak betul ke saya tak tahu. Unless kalau macam RO and RQ you cuma just bagi tahu secara general balik apa you punya RO dan RQ. Maksudnya yang finding tu letak kat bawah, yang atas tu just bagi tahu you punya RO dan RQ. Bawah bagi tahu based on finding RO apa, RQ apa. Tapi sebenarnya boleh je combinekan sebab daripada situ ada finding dia lah kan. RO satu apa. Yang saya buat ni betul lah ke beda? Macam kita bagi tahu result kita yang ada relationship. Lepas tu kita keluarkan yang daripada siapa-siapa punya ayat tu, yang research paper tu, betul lah dia punya research and kita tolak researcher yang kata yang tu tak ada relationship. Saya buat macam tu. Betul. So basically finding itu akan cakap supported by the previous paper, your punya main paper bersama dengan researcher lain lah yang positive finding lah. So it's basically boleh lah buat macam tu je. Kalau you cakap sekali dengan yang dapat negatif tu,
Maksudnya menolak kebarangkalian yang menolak research yang negative result tu kan. Tu kalau ada banyak lagi ruang you nak masukkan boleh, tapi kalau macam you nak cakap tentang yang positive result je pun tak apa, boleh je. Implication of the study. Masukkan yang dekat dalam chapter tu tau, you punya finding tu. Maksudnya bukan finding. The previous researcher yang you akan pakai dekat chapter 5 ni, you masukkan dekat chapter 2. Maksudnya you pakai nama yang dalam chapter tu. Kalau nama dia tak ada, you masukkan. Saya ulang balik je. Okay. Hari tu pun, yang tu pun Madam Aida lah, dia beritahu saya kan, mana dapat ni, kenapa tiba-tiba ada nama dia ni, macam tu. Pada saya, yang tu tak pernah jadi isu pun masa saya, even sampai saya masters pun, yang penting kita quotekan nama dia dekat bahagian last tu lah kan, reference tu. As long as nama dia ada, tak pernah jadi isu dia dekat chapter tu dia ada ke tak ada. But yet, disebabkan external examiner ada yang pernah tanya saya macam tu, so saya follow je lah. Kok lepas ni tiba-tiba ada pula Madam Izwa ke Madam Rasidawati tu, dia tanya, mana dapat nama ni? Dah saya 2 kali dah kena, sekali dah kena cukup lah. Okay. Chapter 5 dulu ke? Implication. Implication. Concept of sukuk having a favorable influence on the economy was proven in the study. It is preferable, according to this, to employ suku emission as a factor in improving revenue in Muslim nation ke? Yelah betul lah suku kan. Okay, the current study aims to provide light on the link between suku and Malaysian socio-economic growth. The study ideally contributes the science literature that aids reader who are aware unaware of the rapid expansion, which has the potential to be a spur for the country with a data stretching from the current study also represent the current situation of the Malaysian sukuk market. The study also encourage more participation in suku issuance and aims for a better understanding. Okay, boleh kot. Jap, yang ni tadi tajuk dia apa? Implication kan? So implication dia terhadap yang pertama those yang don't have knowledge, and then tadi yang kat bawah tu adalah partisipan. So dari segi partisipan lah, maksudnya itu untuk industri lah kot kan, more participation in suku issuance. So suku issuance adalah company yang issue lah, dia sukuk tu kan. So kita galakkan for the industry player lah ini. I think okay, you boleh bagi tahu dari segi tu, yang atas tadi you bagi tahu dari segi audience kan, audience yang tak ada knowledge, right? So to audience, kemudian implication boleh juga kalau nak bagi tahu dekat future researcher pun boleh juga. So ni boleh jadi sebab tak ramai orang buat berkaitan dengan apa yang you buat, so can be as example. Bukan future researcher kan, yang ni pun boleh jugalah. And for those who are interested in this area, so boleh pakailah kan you punya data ni. You punya data ni disebabkan saya rasa bagus tau. You punya data ni kita boleh majukan lagi ke peringkat lain. For example, if you are doing betul, sebab you pakai data yang legit lah. So
kalau ada academic paper boleh majukan saya rasa ni. Allah Akbar. Risau saya. Ya, sebab even Madam Zuria waktu tu kan dia memang bahagian, tapi saya pun not confident juga kan dengan diri saya lah to bring forward this thing, tapi idea tu ada, so it's basically it's quite good lah. Sebab you buat benda ni macam effort kan, saya dulu pun memanglah effort juga, tapi habis kat situ je sebab dah tak apalah. Sebab macam tak ada masa nak buat benda tu, rasanya macam leceh, macam tu nak kena presentation kan, kena present benda tu. Tapi dia, for me, saya akan dapat KPI, but as for you, you boleh masukkan ni dalam you punya CV. Tapi sebenarnya kalau you tak publish pun, boleh je masukkan dalam CV yang you pernah buat you punya final project, tajuk ni. You kan sekarang ni ambil apa nama ni, ya Allah Akbar, accounting and finance kan. So tajuk you ni dia, you study ni dekat bahagian macam Islamic capital market lah kan. Jadi dia akan jadi sebenarnya added value macam you ambil yang conventional tapi you buat tentang Islamic. So someone yang very interested in that field mungkin nampak you ni lain sikit lah. So Kalau jual dekat apa dia? Kosiro, Kosiro? jual, artikel kan boleh jual sekarang. Oh, tapi you kena, kalau macam kita publish kan tu dia takut nanti ada orang curi you punya idea tu. Kena macam ni, publish kan lah kot. Barulah macam tak ada orang nak tukar lah nama dia, sebab kalau kita tak publish kan, masukkan dalam mana-mana ni, tu orang curi. Boleh je. Maksudnya, you buat buku. You know sekarang ni kan, sekarang ni ada yang e-book tu. Yang e-book Wah, tu, I'm not interested. dia yang e-book tu, dia sebenarnya you boleh buat yang macam you ni kan. You ni banyak perkataan kan, quite wordy lah kan. So kita tak maulah benda-benda macam ni. Even kalau buat jenis macam e-books tu, you buat dia jadi macam kartun-kartun pun boleh. Maksudnya daripada you punya result tu, macam you buat satu kartun. Apa itu suku? Macam tu. Lepas tu suku Anda suka ni. income dipengaruhi oleh suku, macam tu. Tapi kita tak bagi tahu secara apa yang kita tulis ni. Tapi based on kita punya research tu kan, kita buat dalam satu buku yang banyak gambar-gambar. So bila orang tengok, yang ni, ini rupanya macam tu. Apa dia info yang berkaitan dengan suku? Apa itu suku? Suku adalah buat satu page. Mana dia tahu? Saya nak buat tapi I don't have time. Tak ada masa. Nanti kalau you dah habis belajar, tak lagi kan. So you have the sources. You have yang you punya book ni kan. You punya artikel ni. Dan lepas you buat tu dalam bentuk kartun ke apa ke kan. Kita panggil dia apa, bukan bibliografi apa infografik. Yes, buat dalam bentuk infografik supaya orang nak beli tu dia minat lah sebab banyak kartun. Kita yang dah dewasa pun suka. Lagi-lagi benda yang macam suku ni kan, benda yang jargon kan, tak ramai orang tahu kan. So ramai tanya suku apa. Betul. Ramai tanya suku tu apa, suku tu apa. Kan macam sukun je tu kan, macam tu. So even kan masa saya dengan Madam Aida masa tu, student dia buat tentang Islamic apa entah. Tapi waktu tu saya cakap, saya bila tengok tajuk tu, I'm looking forward lah. Saya macam benda-benda macam tu saya tengok lah. Sebab saya, itu bidang saya satu. Kemudian jarang orang buat berkaitan yang Islamic punya research. Walaupun macam kita cuma kaji one area je. Macam kan tengok suku je. Yang area-area lain tu kita boleh tengok lagi kan. Tapi pada saya macam menarik. Dan itulah saya sukalah sebenarnya cerita. Kalau you buat buku dan buat infografik, memang best lah, terbaik. Tadi pun yang bengkel tadi mention suku-suku tadi tu. Risau je. Kita kena mention banyak kali. Sebab yang pertama, benda tu barulah untuk dia tak tahu. Memang betul. Even kita yang dalam industri ni, kita je yang tahu. Dan juga kalau macam you are an investor kan, you investor, you have the money and
kita nak cari tempat yang patuh syariah dan mungkin kita akan tahulah capital market ni dia ada dua, satu capital market biasa, satu lagi yang Islamic capital market. So mungkin orang tu akan tahulah, tapi itu industry player lah. Kalau macam kita as a student dan kita macam kita ambil Islamic finance or whatever, memang tak tahu. Kan? So pada saya bila you buat benda ni, dia jadi you punya added value sebab dia luar daripada apa yang you belajar. You tak ada belajar sukuk tapi you buat tentang sukuk. Kalau orang tanya, dia sebenarnya Islamic bond je, macam tu kan. So sebenarnya lain lah, tapi orang nampak you, bagusnya budak ni, macam tu. Saya ni lebih pula kan, overclaim. Okay. Basically it's good sebenarnya. Cuma kita punya ni kena make up sikit lah. Okay, just nanti saya rasa untuk you punya either chapter 4 or chapter 5, you can emphasize kan dekat bahagian result tu jugalah. Contoh macam mana ni kan recommendation kan, tapi macam you punya outcome tu yang tadi yang siapa tadi cakap? Syida cakap tadi dia punya positive outcome tu being backed by researcher mana tu, dekat mana Syida? Dekat chapter 3 chapter 3 summary finding ni. Saya tulis this can prove research from Ichabi tu. Raihana chapter Medan tak chapter 5 kan? Chapter 5 ataupun chapter 4, sebab sekarang ni kan yang kita buat analisis dan juga kita buat conclusion ni, kita kena berpatah balik kepada kita punya RO, RQ dan hipotesis. Jadi bila kita masuk dekat conclusion tu, kita kena terangkan balik outcome kita tu, apa yang kita cari, menjawab ke tidak, macam tu lah. Supaya kira dia chapter 4 pun boleh cakap lah result dia positif ke apa ke, patut RO dengan RQ lah sekali. Tadi macam hipotesis tu, you memang dah bagi tahu kan dekat regression tu kan. Tapi yang untuk RO dan juga RQ tu, you tak bagi tahu masa dekat correlation tu. So correlation tu basically you are positively strong correlation. So you punya finding tu is basically answering the research question and also research question show objective. Ya. Kira part yang research analysis ni tertambah ayat lagi lah. Madam nak Mike nak write chapter part aku right main result tu. Saya nak buang ayat boleh madam. Nak buang benda yang saya tak tahu. Yang jaguar tu dengan probability. Mana Java? Bawah lagi. Yang ni kita orang dah ambil SPSS punya. Ni saya macam nak delete lah yang Excel ni. So saya nak buang yang ni Jak Bera ni. Jak Bera yang nama dia jaguar. Jak Bera. Jak Bera. Yang ni bagus juga sebenarnya, tapi saya rasa tak payahlah kita masukkan benda yang yelah memang bagus lah you nak terangkan everything, but I think no need lah. Macam contoh beta tadi tu pun sebenarnya kalau you buat masters ataupun PhD, benda tu bagus lah, lagi banyak you explain. Maksudnya contoh you nak tengok relationship, so you have done a few types of test. You dah buat yang contoh simple linear, multiple linear regression, lepas tu you buat yang Jak Bera contoh, kemudian you buat ANOVA. So this type of test you dah guna untuk nak check relationship. So memang ketiga-tiga test ni menunjukkan memang semuanya positive relationship. So that's why macam saya tanya you, kita punya analisis ni dia memang ada banyak tau. Sebab tu tadi Madam apa tu nama dia? Allahu Akbar. Hasiatun, yep. Madam Hasiatun dia macam cakap dia tak fokus lah kepada satu analisis saja, sebab analisis tu bergantung pada kita punya RO dan juga RQ. Dan untuk menjawab satu RO tu dia sebenarnya ada banyak jenis. Macam tadi kan dia kata ada 3 jenis analisis, tapi tak sebenarnya 3 analisis yang kita nak pakai. Kalau macam saya kata satu cukup, so sebenarnya satu dah cukup dah. Kalau untuk medium bagi satu cukup lah. Satu cukup lah. Macam contoh kan, tadi you nak tengok relationship pakai correlation. Correlation ya. Lah, kan? Yang bawah tu yang beta tu. Beta saya dah delete. Yang R square. Ni untuk hipotesis kan?
Standard error tak payah ambil. Standard error. Tapi kalau standard error, you nak tulis tu sebab apa? Sebab You kena explain lah. standard dia nak error bagi tahu. ni dia bagi tahu yang jarak titik tu dekat regression punya line. Paling sikit standard error punya result paling bagus. Maksudnya tak banyak error. So maksudnya 30.56 ni ada faktor lain yang menyumbang kepada outcome tu. Is it? Kan? Ya, but saya pun tak tahu apa faktor dia tu. Faktor-faktor lain selalunya kita cakap macam tu je. Boleh cakap macam tu je. Due to other factors that are not included in the study. Macam tu lah biasanya. Ada factors banyak faktor lain. Tapi terpulang lah, kalau you nak letak boleh, kalau you tak letak pun pada saya tak ada masalah sebab as long as kita punya result tu kita dah tahu kan. Nak jawab hypothesis. So significant level yang ini using Pearson yang ni kan, kita buat Pearson and then Ini yang significant level saya tengok dekat coefficient 0.00. So saya salah. tapi dekat regression tu pun ada juga kan, dekat bahagian regression pun ada significant juga kan. Dia banyak significant madam. Macam ANOVA significant saya tahu macam tu. R square correlation. Ni second madam. Significant ANOVA dengan coefficient. Biasa orang tengok yang dekat P value tu juga. P ke F ke T ke yang tu apa? Macam statistik. T ke P? P value. P value ada tak? P untuk apa? P probability P probability. And then correlation. Probability rasanya bagian Rashidah. Itu saya buat ni yang probability. bawah lagi, bawah. P. Tapi So tu probability dia adalah 0.01, so less than 0.5 lah kan. Okay. So probability ni saya tak pasti benda tu. itulah saya pun dah lupa. Tapi tak apalah, kita proceed je lah dengan you punya outcome tu. Yang mana? Okay, Jat Bera ni kita buang kan, kita tak mau. Sebab yang madam, yang probability tu kan dapat sebabkan saya kira Jabera ni. Jat Bera. Saya pakai ni. Probability ni dapat daripada hasil tu. Saya pakai Excel. Oh, ya ke? Sebab saya tak pasti, saya rasa macam delete mana yang tak pasti. Betul dia. Probability tak muncul. Tak ada. So lah dia digantikan oleh, saya ingat t-test ataupun Statistik rasanya. tak ingat lah, F-test significant tu lah kot. Saya rasa. You tahu tak, ada kat sini lah dekat ANOVA tu, significant 0.00B. Apa benda yang B tu Predictors. Ni lah kot predictors constant. So tak ada apa lah kot. Sebenarnya probability tak payah lah sebab dia dah dalam ANOVA punya significant ni. Medan Shuttle. Medan Shuttle tu. Saya rasa macam betul juga. Cuba ditanya sebab pada saya, you tengok yang itulah, kalau tengok previous study tu saya rasa memang dia keluarkan semua sebab dia memang ni kan, memang banyak lah sebenarnya boleh keluarkan tu, just menjawab tu. Jawab. Saya sebenarnya sepatutnya saya tahulah tapi saya dah lupa. Ya Allah. Okay lah, ambil yang tu lah, tidak significant tu lah kot, I think. So, saya punya part tu madam, saya buang lah yang saya tak pasti. Screeners dengan Putus perlu tak minum? Screeners dengan putus. saya terangkan je lah. Yang deskriptif ni, deskriptif yang ni dengan yang kat bawah tu sama ke? Yang mana? Boleh ni, table ni.
Table mana? Oh sama. Ni table Tapi Excel, Excel, ni table SPSS. SPSS. Cantik sikit. Pilih lah, janganlah tulis semua sekali kan. Nanti jadi confused. Okay, make up jadi cantik sikit and then what else macam tadi kan you cakap tadi yang table untuk nak tengok strong relationship yang tu kan, yang tu kalau ada daripada buku mana lagi bagus kot. Buku yang ni kan, Citation. citation kan dia. Tetra cari. Okay, kemudian yang conclusion tadi lah yang saya katakan. Conclusion ataupun chapter 4 tu kena make sure macam you emphasizekan lah you punya finding tu menjawab you punya question RO ataupun RQ kan. Yang tu emphasizekan. Okay. Lagi sikit. Okay. Conclusion. Tapi you kena masukkan macam ni kan, bila you bagi tahu info ni kena bagi tahu jugalah macam you dapat info tu daripada mana kan. Ni IIF kan, IIFM. So kena ada citation. Malaysia accounted for 45.4%, yang tu dapat daripada mana. Tu kena sidekan lah. Walaupun saya kata chapter 5 ni kita boleh buat macam essay kan. Itu untuk yang bahagian suggestion, bahagian yang tadi pun kita nak betulkan juga kan. Yang tadi Syida punya part kan, yang atas sikit, yang Syida kata nak gabungkan tu 5.2, 5.3 kan. 5.1 dengan 5.2 je. Campur dulu. 5.1 and 5.2. Dia macam yang 5.1 tu letak atas saya punya part ni lah. Kait sikit lah. Okay, so betul lah ni. So you dah cakap dia punya correlation dia significant based on siapa. Okay. Yang satu lagi tadi kita nak tengok apa? Relationship. Memang relationship dia pun cuma hipotesis tu je lah kan. Positif, significant. Dia macam lah hypothesis dekat summary of finding tu lah kan madam. Terangkan tiga-tiga tu lah kan dalam tu 5.2. Tapi macam betul lah 5.2 ni. So you kita asyik emphasizekan je lah. Memang biarlah kita emphasizekan banyak kali supaya orang tanya mana yang menjawab tak you punya test ni. Okay. Tak apa, word kita orang stay lagi. Okay, Berapa lagi. tak perasan lah kat sini dia punya tu. Yang words kan? Haa. Saya kira tadi part 218. Okay. Boleh lagi. Mungkin sebab you punya IV you ada satu je. So that's why kita tak ada LR tu, ada satu je lah kan. Kalau mungkin kita ada 3 kat IV, so banyaklah sikit dia punya words tu. Okay. Alright. Tapi nanti just make sure you hantar proofread proofread ke Grammarly ke whatsoever, tapi proofread lah kot. Proofread tu kalau boleh orang finance lah. Sebab kalau you ambil memang orang yang finance atau accounting, kalau dia bukan dalam bidang yang sama, dia ada jaga-jaga tu yang dia tak faham. Kalau you ada abang, tapi yang ni ada juga macam restriction daripada siapa entah dia kata suruh chop lah. Kalau you dah proofread, tapi pada saya tak payahlah. As long as you memang dah minta ada orang tengok dari segi grammar tu, pada saya okey dah. Sebab kalau yang proofread ni memang ada hikmat tau, orang pakai proofread ni per page. Apa proofread? Proofread. Check you punya spelling, grammatical error. Dia macam Grammarly lah. Grammarly memanglah boleh juga kan, tapi macam dari segi kesesuaian ayat tu, Grammarly tak boleh buat 100% pada saya lah. Dia still lagi perlukan kita punya tenaga manusia lah untuk memahami perkataan tu. Susunan dia mungkin boleh tengok dari segi grammarnya. Hantar dekat kawan yang belajar atas yang bidang-bidang English tu lah. Tu dia bayar.
You belanja dia duit minum air Starbucks ke apa ke kan. Terus saya kata boleh je kalau you hantar dekat kawan yang ambil TESOL whatsoever, sebab saya dulu pun ada je kawan saya, even kita orang ambil master pun hantar kat student TESOL tapi dia memang buat proofread. Cuma macam saya cakap tadi, kalau dia bukan bidang kita, ada macam words kan macam tadi Medan Hasyatun, sukuk satu, profitability, benda-benda macam tu dia orang asset tangibility dia tak tahu jaga-jaga tu. Return earning, benda tu pada dia macam apa benda tu kan. Sebab dia orang tak ambil kita punya. Tapi kalau you macam ada kakak ke abang ke dalam bidang yang sama dan you tahu dia punya English dia tu okay kan, boleh je lah minta dia check kan. Okay. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kira boleh je lah minta siapa-siapa yang ambil TESOL ke apa ke tolong checkkan kawan-kawan you. Bayar je. Bayar, belanja. So last submit bila madam? Minggu depan ke? Kata minggu depan. Saya pun sebab minggu ke ya Assalamualaikum, minggu ke berapa tu you orang punya presentation tu? 21? 24 kan? 24 tu dah 7 hari. Night reading week. dah kena presentation dan untuk you punya poster tu kan dia online lagi lah, kita masih buat online. Bila you buat poster, you jangan letak amount jangan letak dekat you punya poster, you just letak you punya tu dapat apa signifikan ke apa ke, macam tu je lah. Okay, boleh. Sebab saya macam dah mengambil pengajaran juga daripada sebelum ni, lagi banyak kita tunjukkan yang kita punya research ni, lagi orang suka tanya. Kalau tak orang akan tanya macam sikit je, selamat lah you kan. Tapi saya rasa sukuk dia macam interesting. Orang tak tahu. Orang tak tahu, tu satu. Tapi kalau dapat orang yang bidang, contoh saya sendiri kan, tapi geng-geng kami yang in this area tak ramai. Kalau ikutkan yang ni, Madam Amira tu, dia suka juga saya tengok. Suruh student dia buat yang berkaitan dengan Islamic capital market, whatever tu kan. Tapi saya tengok yang tapi diorang pun tak go in depth kot. Macam Madam Aida Salina tu pun, dia pun minat juga dengan yang Islamic ni. So kebanyakan lecturer finance kalau you dapat, dia mungkin ada sedikit knowledge tentang Islamic capital market. Tapi kalau you dapat yang lecturer accounting, mungkin selamat sikit lah. Lecturer accounting. Dia tak tahu nak tanya apa. Diorang tak tahu nak tanya apa. Dari segi kita punya yang jaga-jaga tu, tapi dia boleh tanya dekat bahagian chapter 1 to 3 lah, kita punya data macam tu. So, nanti present di chapter 1 until chapter 5 lah. Kena masukkan dalam satu poster tu. Kita masukkan dekat dalam tu ya, betul. Tapi you boleh buat dalam bentuk point lah, tak perlu semua sekali. Macam you rasa yang penting je, kenapa you nak kaji tu, jangan masuk ke ayat yang tu memang pantang lah kalau kita buat presentation, masukkan ayat paling panjang, jangan. Tak point je. Ada student saya sebelum ni, dia buat tu, saya rasa you all pandai je. Cantik sangat dia buat macam kartun-kartun. Saya pun suka tengok kartun-kartun, infografik lah. So macam contoh, lah, you pun satu je kan variable, independent variable. So macam tak banyak lah, boleh lah isi. Macam nampak benda tu menarik. Dia poster bukan PowerPoint apa kan? Poster je kan? Betul. Tak bergerak-gerak lah. PowerPoint boleh gerak-gerak. Tekan-tekan dia gerak. Betul. Tak perlu rasanya. Lepas tu pula bila kita buat besar tu nampak lah. Kejap hari tu rasanya student tu memang dia tunjukkan dia punya yang poster tu je. Lepas tu macam dia explain tu, kita orang tengok lah kan poster tu, and then memang betul lah yang tak banyak sangat tunjukkan result dia dalam tu, kurang numbering. Number memang kena masukkan lah tapi kurang kan, so quite limited lah. Kita akan tanya dari segi data, selalunya data lah. Data tu kemudian you faham ke tak? You faham tak you punya research ni? Kalau you tak faham, masak jugalah. Dan sebaik you punya IVDV tu je lah kan. So, kalau tak faham juga tak tahulah. So insyaAllah lah kot. Okay.
Dan you tengok juga macam mana macam yang previous study buat chapter 4 and chapter 5, macam mana dia orang buat analisis. Maksudnya dari segi penulisan dia lah, macam mana dia emphasizekan dia punya result dan juga penulisan dia. Kalau macam dia banyak emphasizekan dekat chapter 5, tapi sebelumnya kita akan emphasize kat dua-dua, chapter 4, chapter 5, sama-sama lah. Cuma dekat chapter 5 ni kita boleh buat macam essay panjang sikit lah. Kan macam kebarangkalian tu kenapa, macam contoh tadi you punya standard error 30%. So standard error 30% due to many factors that are not included in this research. Among them, kalau macam contoh you rajin sikit nak cakap mungkin apa-apa. Tu bolehlah masukkan dekat bahagian conclusion. Tapi kalau tak pun tak apa. Tapi sebab dekat chapter 5 kan discussion kan. So kita discuss lah apa-apa yang kita rasa kita nak bincangkan. Dan saya tak rasalah you need overclaim. Kita pakai ada few types of analysis jugalah. Regression dengan correlation tu okay dah tu. Dengan deskriptif kan? Deskriptif you masukkan. So deskriptif baca data je kan? Baca data. Mean, median, maximum, minimum, tu masukkan je lah. Dan kalau you nak masukkan graph, tiba-tiba done kalau you masukkan graph kan yang pun okey. Maksudnya tapi yang tu buat dalam Excel kot. Kalau buat dalam SPSS macam tak cantik graph dia kan. Kita nak buat macam yang yearly tu, macam yang dalam you punya main article tu kan, dia buat by tahun kan. So start daripada 2005 sampai 2015 2019 2010 sampai 2019. Kemudian graf tu boleh tengok lah naik ke turun. So antara dua lah kita punya DV dan juga IV you letak. Tengok nanti dia punya graf tu jadi macam mana. So nanti plotkan. So I think that one is very interesting lah. Interesting kalau kita letak dekat bahagian yang deskriptif pun okey. Cantik sikit. And dan semua sekali result kita tu you letak dekat bahagian appendix. Okay, so mana yang you nak ambil tu kan. Kan tadi kan kita buat ANOVA, whatsoever tu semua you letak dekat bahagian appendix. Sebab kita punya words tu kira sampai, if I'm not mistaken, sampai conclusion je kot. So appendix tu, apa-apa yang result yang you jumpa tu you letak kat bahagian appendix. Atau kalau you nak pakai je, ambil je. Ataupun nanti kalau ada supervisor yang saya ataupun the second examiner yang nak tengok, boleh tengok dekat bahagian appendix lah. Maksudnya madam kan dekat yang chapter 4 tu tak payah letak nombor yang table tu. Letaklah, tapi macam contoh kita kan pilih kan. Dekat appendix ni kita letak semualah yang mana yang ada result kita. Even tak guna pun letak je. Boleh je letak kat situ. Tapi kalau saya dulu, saya letak je sebab saya rasa macam nampak rajin sikit saya ni. Padahal saya tekan-tekan kat situ je. Okay. Okay. Yang chapter 3 dah tukar kan? Hari tu saya cakap jangan ada perkataan we, apa semua tu. Dah tukar kan? Dah. Check balik chapter 1 sampai chapter 3 kalau second examiner nampak ada kepincangan yang berlaku kerana mata ada 4-5 mata yang memandang ni, 5 pasang mata semua tak nampak, semua macam dipukau, tak tahulah. Beda yang estimate Rana nak tekan estimate question tu. Ni, yang ni Rehan aku kira tu saya tertanya-tanya. Kita ada ke? Ada ke kita punya ni? Kita satu je kan? Y equal to, tapi tak tahulah yang ni apa benda, so kita kena masukkan tak equationnya. Ke delete sebab dalam main dia pakai tapi tak tahu macam mana dia kira. Dia tak tahu. Dia tak terangkan macam mana equation ni dia pakai. Berfungsi. So Y itu GNIPC, X and SO. Tapi memang biasa ada estimation equation, cuma kita memang tak ada kira lah yang ni. Yang kiranya memang SPSS tu lah yang kira kan. Macam tu. So nak tinggalkan? Nak tinggalkan je pun boleh. Secara manualnya
memang you tak kira tapi kita memang pakai SPSS lah to read Macam yang the sama. value. Pearson punya equation. Kalau you nak masak pun boleh tapi Tak je tapi yang kiranya SPSS lah bukan saya. macam itulah tapi betul. Okay. Okay dah kot for the time being. So nanti yang mana yang tak penting boleh keluarkan. Yang ni memang daripada you ambil daripada finding bukan finding ni. Mana medium? Daripada mana-mana researcher. Yang mana ni gambar graf ni medium. Saya ambil kat Google. Tapi ni pun memang elok kalau you masukkan sebenarnya. Kalau macam contoh nak menunjukkan, tapi bila you masukkan ni you kena bagi tahu yang you punya ni positif. Oh, you dah bagi tahu lah. Positif skewed. Saya ada sebab itu kat atas. Tak okey juga. Sebab kawan kita kan masih below lagi kan. So saya cakap letak je lah. Letak je lah. Nanti kan dia macam sikit sangat. Lepas tu macam orang macam macam cukup pula. Tak cukup pula kan. Tak apa. Kurang je. Tak apa. Boleh je biar je kan. Itulah. Okay. Alright. Done. Mida nak masak apa Mida? Tak tahulah. Tak ada idea pula nak masak. Tadi saya terlupa nak keluarkan ayam. Lepas tu cakap nak masak. Saya tak keluarkan lagi barangnya. Saya masak nasi je lah yang penting. Nasi tu kalau dah tak ada sangat apa-apa lauk, pecahkan telur. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng betul. Itu je lah yang kecemasan. Okay. You all ni masak ke macam mana? Makan kat mana? You all kat mana ni? Rumah ke? Hostel. Oh, stranded kat situ So, tak Saya apalah. esok balik. Esok balik dah? Saya esok balik. Saya je lah seorang. Oh, you seorang. You akan teruskan pengajian di rumah? Senang kat rumah. Tapi kena make sure channel line tu stable lah. Yang semalam punya talk tu you all masuk tak? Masuk. You all masuk? Saya tekan ya. You tekan ya? Berminat? Berminat. Tapi saya tengok memang ramai yang jawab kan. Memang berminat lah. Benda tu kan macam, yelah, knowledge kan. Lagi-lagi kebanyakan yang ambil degree ni dia, saya rasa in term of knowledge appreciation, dia lagi tinggi lah compared to diploma kan. Tapi masalahnya adalah dari segi yang keuangan tu kan. Betul tak? Tak tahulah. Saya pun yang tu sebenarnya kita dah bincang lah. Kalau boleh minta KPTM ni sponsor separuh ke, at least macam you bayar 150 or 200 pun okey kan. Tapi tu lah tu. Dia punya birokrasi tu banyak sikit. Maksudnya you nak buat tu lama, lambat lagi. Tapi kita nak macam nak cepat sebelum you grad. Tapi kalau nak tunggu benda tu, lambat lagi. Lambat. So kalau you nak ambil sendiri, tak tahulah you rajin ke tidak nak mencarinya. Sebab saya sendiri pun tak rajin nak cari kat luar tu. Kalau you rajin, boleh cari sendiri. Saya sampai even master pun saya tak cari. Unless macam benda tu terkeluar kan dan juga kita rasa macam very interested kan. Tapi waktu tu kita dah macam busy nak cari kerja pula. You dah habis degree ni kan, kalau nak sambung belajar sambung lah. Tapi kalau nak cari kerja, nak kena masuk pergi kursus dulu, dia macam dah take time. So bila you dah habis belajar, kalau ambil tu dah ada lah. Tak paksa pun. It's up to you dah kan buat decision. Memang tak lama lagi kan. Bulan ni dah bulan 2, bulan 3, bulan 4. Bulan 4, bulan 5 dah nak buat. Tapi kita tak boleh pakai ni, tak silap saya. Ada yang bagi cadangan pakai atap. Atap tak boleh. Sebab yang ni macam bukan untuk ke semua pelajar KPTM. It's not open to all KPTM students. Kalau macam atap tu dia kena semua orang boleh join. Melibatkan semua pelajar. Betul dah. Tapi kan, betul tak? Tapi yang surprisingly ada pelajar BAF lah ni. Saya check dah BAF. Diorang pernah dengar lah Maisa ni. Dia kata kami dah research. Kami lah, dia lah. Saya dah research Maisa ni ada lagi yang murah, 200 setengah per
per head kalau in team of 2 tu dapat 200.5. Tapi yang tu Maisa kata kalau nak yang 200.5 tu boleh tapi online. Dia tak boleh buat yang face to face tu sebab kos dia untuk datang kan. Kos dia untuk datang tu dah lain. So kalau buat face to face pula kita sekarang ni kes tengah tinggi.